Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hari ini kita akan masuk kepada satu pembahasan, iaitu pembahasan tentang air. Secara umumnya, air di dalam mazhab Syafi'i terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama iaitu air yang suci lagi menyucikan. Pembahagian yang kedua iaitu air yang suci tetapi tidak menyucikan. Dan pembahagian air yang ketiga iaitu air yang bernajis. Saya akan masuk kepada terperinci satu persatu. Baik, yang pertama iaitu air yang suci lagi menyucikan. Ia terbahagi kepada 2 kelompok. Yang pertama iaitu dinamakan sebagai ma'un mutlak. Iaitu apakah yang dimaksudkan dengan ma'un mutlak? Air mutlak ataupun kita panggil sebagai air mutlak. Air mutlak ialah air yang kekal sifat semula jadinya, ataupun air yang tidak ada kaid padanya, iaitu al-ma'u bila qaidin, air yang tiada kaid padanya, iaitu air yang tidak ada kaid. Contoh air yang ada kaid seperti kita kaitkan air Melo. Jadi air itu kita kaitkan air dengan Melo, itu tidak dinamakan air mutlak, tetapi dinamakan sebagai air mutaghayyir. Air mutlak ia tiada kaid padanya. Baik, hukum menggunakan air mutlak hukumnya harus, diharuskan. Itu pembahagian yang pertama iaitu ma'un mutlak. Pembahagian yang kedua iaitu pembahagian daripada air yang suci lagi menyucikan. Yang kedua iaitu ma'un musyammas. Apakah ini dimaksudkan dengan ma'un musyammas? Iaitu air yang dipanaskan oleh cahaya matahari. Syarat nak jadi air musyammas ni dia ada 3 syarat. Selepas ni saya akan terangkan syarat tersebut. Sebelum kita nak masuk kepada syarat nak jadikan air musyammas tu, saya nak terang sikit hukum menggunakan air musyammas. Hukum menggunakan air musyammas, hukum dia adalah makruh. Iaitu, sebab apa makruh? Sebab makruh digunakan ni, sebab makruh itu ialah sebab penggunaan air musyammas ni, dia makruh digunakan pada anggota badan. Pada anggota badan. Selain anggota badan, tidak makruh hukum dia. Air musyammas ni makruh kepada air yang sedikit dan juga air yang banyak. Kerana apa hukum dia makruh? Sebab illah makruhnya penggunaan air musyammas ni, itu illah, kata Syekh Mustafa Abdul Nabi, Syekh kami kata, apakah sebab illah? Apakah sebab makruhnya kita menggunakan air musyammas di atas anggota badan kita, iaitu khaufun baras, iaitu takut terjadinya ataupun kita menyangka zon, kita menyangka boleh mewarisi penyakit sopak. Di situ kita hanya menyangka saja, zon, kita zon akan mewarisi penyakit sopak, maka hukumnya makruh sahaja. Sekiranya kita menyangka bahawa apabila kita menggunakan air musyammas tersebut, sekiranya kita yakin kita menggunakan air musyammas tersebut di badan kita, kita yakin bahawa akan mewarisi penyakit sopak, di situ hukumnya haram terus. Baik. Sebab yang dimakruhkan penggunaan air musyammas ini di atas anggota badan kita, yang pertama iaitu kerana akan menyebabkan penyakit baras, itu yang pertama. Yang kedua, sebab payah nak meratakan air musyammas itu di anggota badan kita. Air musyammas tidak boleh digunakan ke atas anggota badan kita, tetapi boleh digunakan selain daripada anggota badan kita. Sebagai contoh yang disebut di dalam kitab Minhajul Qawim, musannif memberi contoh duna saubin,
iaitu boleh digunakan ke atas pakaian. Jadi air musyammas ni ketika ia panas tu, kita boleh menggunakan air tersebut untuk membasuh pakaian. Air musyammas air musyammas hilang makruh dia tu dengan kita bitabrid, dengan kita menyejukkannya. Tidak boleh air tersebut suam-suam, tidak boleh kita gunakan juga, tetapi ia perlu kena sejuk yang betul-betul, baru kita boleh gunakan air tersebut untuk mengambil wuduk dan sebagainya. Syarat untuk menjadi air musyammas ni ada tiga syarat. Yang pertama iaitu mestilah dipanaskan di bawah cahaya matahari. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua iaitu mestilah di negara panas, di negara-negara yang panas, seperti negara Tihamah. Negara Malaysia tidak termasuk di dalam negara yang panas. Ataupun negara Mesir, kata Syekh kami iaitu Syekh Said Sartul, kata negara Mesir ni ialah negara yang mu'tadil, iaitu negara panas dia tu mu'tadil, iaitu pertengahan saja, ia tidak panas sangat. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga iaitu mestilah air tersebut berada di dalam bekas yang boleh ditempa. Iaitu bekas apa? Iaitu bekas yang diperbuat daripada besi dan juga tembaga. Sekiranya air itu berada di dalam emas ataupun perak, maka ia tidak dinamakan sebagai ma'u musyammas. Okey. Di dalam permasalahan ini muncul juga beberapa masalah, iaitu makruh juga kita menggunakan dalam beberapa air. Iaitu makruh kita yang pertama iaitu makruh juga kita menggunakan air yang tersangat panas dan air yang tersangat sejuk. Seperti air di negara Syam, iaitu negara ini airnya terlalu sejuk. Apabila kita menggunakannya itu payah untuk berwuduk, maka hukumnya makruh kita menggunakan air tersebut. Yang kedua, makruh juga kita menggunakan air yang berasal daripada tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut di dalam kitab Minhajul Qawi, boleh rujuk di situ. Iaitu air yang berasal daripada, makruh kita menggunakan air yang berasal daripada tempat yang dilaknat oleh Allah SWT. Seperti apa? Seperti telaga dari kaum Lut, telaga daripada kaum Lut alaihissalam, dan air daripada negara Babil. Kerana apa makruh penggunaannya? Kerana ada larangan Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat ni. Okey, baik. Itu pembahagian air yang suci lagi menyucikan. Yang kedua iaitu dinamakan sebagai ma'u musyammas. Baik. Yang kedua iaitu pembahagian air yang kedua iaitu dinamakan sebagai air yang suci tetapi ia tidak menyucikan. Air yang suci tapi tidak menyucikan terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama iaitu dinamakan sebagai ma'u musta'mal, dan yang kedua dinamakan sebagai ma'u mutaqayyir. Apakah yang dimaksudkan ma'u musta'mal? Ma'u musta'mal iaitu air yang digunakan untuk mengangkat hadas dan juga air yang digunakan untuk menyucikan najis. Air musta'mal, ramai orang yang tersalah faham, iaitu apabila dinamakan sebagai ma'u musta'mal, air yang telah digunakan, mereka faham semata-mata kita menggunakan air tersebut sudah dinamakan sebagai ma'u musta'mal. Itu tersalah tafsirannya. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Kita hendak makan. Apabila kita hendak makan, kita nak basuh tangan kita. Kita buka paip dan air tu terkena di tangan kita dan kita basuh tangan, dan tetesan daripada air tersebut adakah dinamakan sebagai ma'u musta'mal, iaitu air yang digunakan? Jawapannya tidak. Air tersebut kekal air mutlak. Contoh yang kedua, selepas kita makan. Sebab kita makan, tangan kita ada nasi, ada minyak, ada sambal-sambal sikit, lepas tu kita basuh, dan tetesan ataupun air lebihan yang kita basuh tu adakah dinamakan ma'u musta'mal? Di situ perlu pada nazar.
Di situ perlu kepada penelitian. Sekiranya air tersebut berubah dengan perubahan yang banyak, iaitu perubahan daripada sifat dia, daripada bau rasa dan warna, maka kita boleh dikatakan air tersebut sebagai air ma'um mutaghayyir, iaitu air yang berubah. Sekiranya air tersebut, yang air selepas kita makan tu, kita basuh tangan tu, sekiranya air tersebut berubah yang taghayyurun yasirun, iaitu berubah yang sedikit saja, maka ia kekal hukum hasal dia, iaitu ia dinamakan sebagai ma'um mutlaq. Okey. Ma'um musta'mal ia terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama iaitu air yang digunakan untuk mengangkat hadas, dan juga yang kedua air yang digunakan untuk menyucikan najis. Yang pertama tadi iaitu air yang digunakan untuk mengangkat hadas, ada dua bahagian. Yang pertama iaitu air yang digunakan untuk berwuduk, dan juga yang kedua air yang digunakan untuk mandi wajib. Yang dinamakan air musta'mal iaitu hanyalah pada basuhan yang pertama saja. Basuhan yang kedua dan yang ketiga tidak dinamakan sebagai ma'um musta'mal, tetapi ia kekal hukum hasalnya, iaitu hukum asal dia apa dah? Kalau basuhan yang kedua yang ketiga, iaitu ma'um mutlaq. Baik. Sebagai contoh, kita berwuduk, kita basuh muka. Kita basuh muka pada basuhan yang pertama. Okey, tetesan air daripada basuhan yang pertama itu dinamakan sebagai ma'um musta'mal. Itu ketika wuduk. Sekiranya kita mengangkat hadas, iaitu mengangkat hadas mandi wajib sebagai contohnya. Kita ambil timba, kita ambil cebok, kita juruh di atas kepala kita, kita gosok-gosok badan kita, dan tetesan daripada air daripada basuhan yang pertama itu dinamakan sebagai ma'un musta'mal. Lepas tu kita juruh pula yang kedua. Okey. Tetesan daripada air yang kedua itu adakah dinamakan sebagai ma'un musta'mal? Jawapannya tidak. Okey. Jawapannya air tersebut apakah nama air tersebut, iaitu ia kembali kepada hukum asal air tersebut, iaitu ma'ul mutlaq. Okey. Baik, itu pembahagian yang pertama. Pembahagian yang kedua daripada ma'um musta'mal iaitu air yang digunakan untuk menyucikan najis. Syarat nak jadinya air musta'mal itu, ketika mana kita menyucikan najis itu, air tersebut kita nak kata musta'mal, ada beberapa syarat. Yang pertama, mestilah zat ataupun ain najis tu, ketika kita nak menghilangkan najis tersebut, sudah tiada. Dah tak ada dah ain najis tersebut. Itu syarat yang pertama. Syarat yang ketiga, tidak bertambah jirim air selepas proses membasuh najis tersebut. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tidak berubah sifat air. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat iaitu air yang datang ke atas najis, ataupun kita panggil dalam istilah dalam buku dipanggil sebagai warid, air yang warid, bukannya air yang maurud. Okey, saya terang sikit apa itu air warid dan juga maurud. Air warid ni iaitu air yang datang ke atas najis. Dipanggil sebagai air warid. Air warid ni, okey, saya beri contoh lain. Contoh satu timba. Timba ni dia berisi air. Satu timba ni ia kita letak pakaian kita. Contoh pakaian kita seluar. Seluar ini ada najis air kencing. Okey, jadi kita letak dalam timba tersebut. Jadi kita ambil air, kita tuang dalam timba tersebut. Okey, apakah hukum air yang ada di dalam timba tersebut, yang mana timba tersebut ada seluar yang bernajis? Apakah hukum air tersebut? Hukumnya ialah ma'um musta'mal. Okey, ma'um musta'mal itu sekiranya air itu mendatangi najis. Sekiranya air itu najis mendatangi najis. Contohnya seluar yang bernajis mendatangi najis. Mendatangi air. Okey, saya beri contoh. Satu timba ia berisi air mutlak, okey. Selepas tu kita ambil satu seluar
yang mana slot tersebut ada najis air kencing sebagai contohnya. Jadi kita letak ke atas air, ke dalam baldi yang berisi air tersebut. Okey, apakah hukum air yang ada di dalam baldi tersebut? Hukumnya ma'un mutanajjis. Okey, ma'un mutanajjis, iaitu air yang bernajis. Okey, baik. Jika tidak cukup ke empat syarat ni, iaitu syarat ain najis tiada, ada sekiranya tidak cukup daripada keempat syarat ni, maka air tersebut dinamakan sebagai ma'un mutanajjis. Okey. Okey. Pembahagian air yang suci lagi tidak menyucikan. Yang kedua, yang pertama tadi ma'un musta'mal. Yang kedua tadi ma'un mutaghayyir. Apakah yang dimasukkan dengan ma'un mutaghayyir? Iaitu air yang berubah sifatnya. Sifat apa? Sifat bau, rasa dan warna dia tu, dia berubah tu kerana bercampur dengan perkara yang suci. Okey, perkara yang suci seperti kita nak itlakkan, kita katakan sebagai air melo. Contohnya air kopi. Contoh lain air kopi, air mawar dan seumpama dengannya, kita katakan sebagai air melo. Melo itu asalnya air biasa, air mutlak, tetapi kita campur dengan flavor ataupun perisa melo, dan melo itu suci. Apabila kita campur dengan air tersebut menyebabkan perubahan kepada warna, rasa dan bau, maka ia dikatakan sebagai ma'un mutaghayyir, iaitu air yang berubah sifat dia. Okey. Nak dikatakan air mutaghayyir ni, dia ada beberapa syarat. Yang pertama, berubah yang banyak, ataupun dalam kitab dia katakan taghayyur fahishan, iaitu berubah yang banyak, bihaisu la yusamma ma'an, iaitu sekira-kira kita tidak boleh katakan ia sebagai nama air. Okay. Dia tetap air, tapi kita namakan air melo, air kopi. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua iaitu mestilah yang bercampur itu dinamakan sebagai muqallid tahirin. Mestilah yang bercampur itu perkara yang suci dengan perkara yang suci. Muqallid ni, muqallid mim qa lam ta. Muqallid ni ia ialah sesuatu yang larut di dalam air. Lawan kepada muqallid iaitu mujawwir. Mujawwir ni ia boleh dipisahkan. Muqallid ni senang kata, ia tidak boleh dipisahkan daripada air. Contohnya air melo. Air melo ni kita tidak boleh pisahkan daripada kokor dia tu daripada air mutlak. Okey. Itu yang kedua daripada pembahagian air. Yang terakhir iaitu dinamakan sebagai air yang bernajis. Air yang bernajis terbahagi kepada dua pula. Yang pertama iaitu air yang asalnya memang najis dah. Air itu memang asal-asal dah najis dah. Iaitu seperti air kencing manusia ke haiwan, maka ia dinamakan sebagai air yang asalnya itu bernajis. Yang kedua iaitu air yang mutanajjis, iaitu air yang bercampur dengan najis. Air yang bercampur dengan najis ni ia terbahagi kepada dua. Yang pertama, air yang kurang daripada 2 kullah, dan yang kedua air yang lebih daripada 2 kullah. Yang pertama iaitu air yang kurang daripada 2 kullah, semata-mata masuk najis di dalamnya, maka air tersebut dinamakan sebagai air yang bernajis. Okey. Air yang kurang daripada 2 kullah ini, ia termasuk juga hukum dia iaitu bernajis kepada perkara-perkara yang al-ma'i'at, iaitu perkara-perkara yang cecair. Cecair ni, perkara-perkara cecair, apabila sebab ada cecair tersebut sedikit ataupun banyak, hukumnya sekiranya terjatuh najis ke dalam cecair tersebut, maka hukumnya bernajis. Sebagai contoh, okey, saya bagi contoh. Satu minyak, satu tank minyak yang mana lebih daripada 2 kullah, tiba-tiba jatuh cicak di dalam minyak tersebut. Apakah hukum minyak tersebut? Hukumnya mutanajis. Sebab al-ma'i'at, ia tidak mengambil kira cecair tersebut kurang daripada 2 kullah ataupun lebih daripada 2 kullah. Okey.
Itu yang pertama. Yang kedua iaitu air yang lebih daripada 2 kulah. Iaitu kita nak kira macam mana zaman sekarang ni, air yang lebih daripada kulah iaitu 216 liter ataupun 217 liter. Sebahagian kitab ia menyatakan 220 liter. Okey. Sekiranya najis itu jatuh ke dalam air yang berisi lebih daripada 2 kulah, maka hukumnya tidak menajiskan. Air tersebut tidak menajiskan. Tetapi sekiranya air yang 2 kulah tersebut terjatuh sesuatu najis di dalamnya, seperti terjatuhnya bangkai lembu di dalam kulah, kan, kulah yang berisi pada dua kulah tersebut, dan ia berubah sifat, warna dan juga rasa, makanya hukumnya sama seperti air yang kurang daripada 2 kulah, iaitu air dinamakan sebagai air mutanajis. Baik, sebab takat itu saja perkongsian saya pada video kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa kepada minggu hadapan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.